Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala pada siri yang ke-87 bersama dengan saya Umar Aziz, pertemuan di mana moga-moga kita mengharapkan kita beroleh manfaat, kebaikan dan keberkatan daripada sabdaan-sabdaan junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan Fauzia Ahmad Isa, Fatimah Samsuddin, Habibah Suib di ruangan Facebook. Begitu juga sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok. Ahlan kepada semua. Kita nak sambung pada hadis-hadis yang ke-1237, yang mana pada dua hadis yang dibawakan ini, Imam Muslim nak menerangkan harus dan boleh untuk solat dalam memakai selipar, capal ataupun kasut. Boleh. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada hadis yang bakal kita baca ini, jawazus salati fin ni'al. Harus dan boleh untuk solat dalam keadaan memakai capal, selipar, kasut. Wal khifaf ataupun khuf. Malam yatahaqqaq alaiha najasah, selagi mana tak ada najis. Maka boleh. Dan Nabi SAW pernah solat memakai capal. Nabi SAW pernah solat pada waktu itu memakai selipar. Walau asaba asfalal khuffi najasah. Dan kalaulah contohnya di bawah khuf ataupun di bawah kasut dan selipar terkena najis. Wa masahahu alal ard. Dan kemudian dia hilangkan najis tersebut dengan menggosokkan ke atas tanah. Fahal tasihu salatuh, maka adakah solatnya dikira sah? Maka dalam mazhab Syafi'i bahawa kalaulah ada najis, maka la tasihu, tidak sah solat tersebut jika ada najis. Sebab antara syarat sah solat mestilah bersih pakaian, tempat solat, apa yang ada pada tubuh badan daripada sebarang najis. Maka adakah boleh solat memakai selipar, capal ataupun kasut? Jawapan dia adalah boleh, dan ini adalah dalil-dalilnya. 1237 baca hadisnya. Maka daripada Abu Maslamah Sa'id bin Yazid, beliau berkata, aku telah bertanya kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akana Rasulullah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, adakah Nabi SAW pernah solat finna'lain, dalam keadaan memakai capal, memakai selipar? Maka berkata Anas bin Malik, na'am, ya, Nabi SAW pernah melakukan dia. Maka menunjukkan kepada keharusan, kepada boleh. 1238 riwayat yang lebih kurang sama, baca sampai habis. Maka riwayat lebih kurang sama. Riwayat 1239 dan beberapa hadis berikutnya nak menceritakan tentang Imam Muslim membawakan hadis babu karahati makruh menunaikan salat fi thawbil lahu a'lam, pada pakaian-pakaian yang bercorak, pada pakaian-pakaian yang ada corak. Maka kalaulah pada pakaian ada corak hukumnya adalah makruh, maka begitulah juga pakaian-pakaian yang ada tulisan. Maka tak digalakkan untuk kita solat dalam memakai pakaian yang ada tulisan. Ianya taklah membatalkan solat, tapi hukumnya adalah makruh.
Dan Nabi SAW tidak suka untuk solat pada pakaian yang pada waktu itu mempunyai tulisan. Kadang-kala kita pakai belakang ada tulisan, maka itu merosakkan, mengganggukan solat orang yang di belakang kita. Maka kalaulah kita nak pakai pakaian-pakaian tersebut tak ada masalah. Cuma kita ada satu pakaian khusus yang kosong yang kita gunakan untuk solat. Seperti baju Melayu ataupun apa-apa, dan kita gunakan ketika mana nak solat, supaya kita boleh mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang makruh yang tak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berkenaan tentang pakaian yang mempunyai a'lam, mempunyai corak sehingga mengganggu konsentrasi orang yang solat. 1239 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat fi khamisah, memakai kain yang diperbuat daripada bulu. Khamisah, lihat kepada baris yang pertama syarah An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, khamisah kisaun murabba'un min suf, kain yang diperbuat daripada bulu. Maka Nabi SAW telah memakai sehelai pakaian kain yang diperbuat daripada bulu. Laha a'lam, mempunyai corak pada kain tersebut. Waqal, lalu Nabi SAW bersabda, syaghalatni, telah melekakan aku, telah mengalihkan perhatianku, a'lamu hadhihi, corak-corak yang ada pada kain ini. Fadhhabu biha, maka sabda Nabi, bawalah pakaian ini kepada Abu Jaham, waktuni, dan datangkanlah kepadaku bijaniyah, akan kain tebal yang tidak bercorak. Apakah maksud daripada kain anbijaniyah? Maka lihat kepada baris yang pertama, kata Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita terus pergi kepada baris yang ketiga. Apakah anbijaniyah? Kata Tha'lab, kullu ma kathufa. Setiap kain yang tebal, maka orang Arab panggil anbijaniyah. Yang kedua, kisa'un ghalidhun la alamalah. Setiap pakaian tebal yang pada waktu itu tidak bercorak. Maka secara ringkasnya Nabi minta supaya dibawakan kepada Nabi pakaian yang tidak bercorak. Maka menjadi dalil di sini bahawa makruh untuk solat dengan pakaian yang ada tulisan, dengan ada pada waktu itu ukiran, dengan ada corak, sehingga boleh melalaikan orang daripada solat. Terus riwayat seterusnya. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qama Rasulullah, Nabi SAW telah berdiri untuk menunaikan salat fi khamisah, pada sehelai kain yang diperbuat daripada bulu, zati a'lam, yang mempunyai corak. Fanadhara, maka Nabi telah melihat kepada coraknya ketika mana dalam salat. Falamma qada salatah, maka apabila baginda selesai daripada salat, maka baginda bersabda, izhabu, bawalah pergi akan kain yang bercorak ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah, waktuni, dan bawakanlah kepadaku bijaniyah, akan kain yang tidak bercorak. Fa innaha, kerana sesungguhnya kain bercorak tersebut, alhatni, telah melalaikan, melekakan daku, anifa, sebentar tadi, fi salati, dalam salatku. Maka Nabi SAW tak nak memakainya. Maka sebab itu daripada sini, apa jua pakaian yang boleh melekakan kita dan melekakan orang belakang kita. Kenapa disebut orang belakang? Sebab selalunya di situlah terletaknya tulisan yang banyak. Sehingga orang yang belakang kita pun kadang-kadang leka baca tulisan, design, corak yang ada pada belakang t-shirt kita, pada belakang pakaian kita. Maka ianya adalah makruh, tidaklah membatalkan solat, tetapi boleh menghilangkan pada waktu itu khusyuk solat. Terus 1241. Maka Nabi SAW pernah memiliki satu kain daripada bulu, laha alamun, yang mempunyai corak.
fakana yatasyaghalu biha, maka adalah corak tersebut mengalihkan perhatian Nabi SAW sewaktu solat. Fa'ataha, maka Nabi telah menghadiahkannya kepada Abu Jaham bin Huzaifah. Wa akhadha kitha'a, dan Nabi telah mengambil sebagai ganti satu kain yang pada waktu itu anbijaniyah, tidak mempunyai corak. Fiqhul hadis pada baris yang kedua kata Imam Nawawi, yang pertama kita boleh belajar daripada hadis-hadis yang kita baca, galakan untuk menghadirkan hati ketika mana solat. Penting untuk menghadirkan hati ketika mana solat. Ahlan, terima kasih banyak-banyak, ini santai. Semoga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Pengajaran yang kedua yang kita boleh belajar, wa man'un nazar minal imtidadi ila ma yushghil, bahawa kena jaga pandangan dalam solat supaya tidak melihat perkara yang boleh menghilangkan konsentrasi solat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa izalah ma yakhafu ishtighalul qalbi bih, dan pada waktu itu menghilangkan, pada waktu itu tidak memakai sesuatu yang boleh melekakan hati ketika mana dalam solat, yang boleh menghilangkan perhatian hati ketika mana solat. Dan juga ada beberapa lagi perkara yang lain, maka daripada sini menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang boleh menghilangkan perhatian kita ketika mana solat, maka makruh untuk melakukan perkara tersebut. Maka elakkan daripada memakai t-shirt, pakaian yang bercorak bertulis, terutamanya di bahagian belakang, sehingga kita merosakkan ataupun mengganggu solat jemaah yang berada di belakang kita. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift Nini dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terus bab yang ke-15, riwayat 1242, Imam Muslim mula membawakan beberapa hadis berkenaan tentang karahatis salah, makruh salat bihadratit ta'am, sewaktu telah terhidangnya makan. Bila makanan dah terhidang, kalaulah makanan belum terhidang, maka tak mengapa. Tapi makanan dah terhidang, dan pada waktu itu nak solat ke nak makan, allazi yuridu aklah fil hal, makanan yang terhidang itu adalah makan yang memang diniatkan untuk makan sekarang, maka pada waktu itu hukumnya didahulukan makan sebelum daripada solat, supaya boleh solat dalam keadaan khusyuk, tidak teringatkan makanan. Wa karahatis salati ma'a mudafatil hadath wa nahwi, dan makruh untuk solat sewaktu menahan hadas dan juga seumpamanya. Maka kita akan baca hadis-hadis bahawa makruh solat ketika mana makanan telah terhidang tersedia, dan makruh solat ketika mana menahan hadas besar, menahan buang air kecil ataupun air besar. Kerana ini adalah semua perkara yang pada waktu itu boleh menghilangkan khusyuk. Terus 1242. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, idza hadaral asya, apabila telah terhidang makan malam, wa uqimatis salah, dan telah didirikan solat, maka nak buat apa? Ramai kata, solat dulu, solat lagi afdal daripada makan. Tidak. Maka sabda Nabi, fabda'u bil asya, maka mulakanlah dengan makan. Kenapa kena makan dulu bukan solat dulu? Kita baca dulu hadis 1243. Baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza qurra riba, apabila dihidangkan, didekatkan makan malam, wa hadratis salah, pada waktu yang sama solat pun telah masuk waktunya untuk iqamat, fabda'u, maka mulakanlah kamu sebelum daripada kamu solat, salatul maghrib, hatta solat maghrib sekalipun. Maka kata para ulama, Nabi SAW sebut solat maghrib, padahal solat yang paling pendek waktunya adalah maghrib. Nak menunjukkan kepada kita kalaulah makanan terhidang yang boleh mengganggu konsentrasi, kalaulah kita teruskan solat, maka kalaulah maghrib sekalipun, maka pada waktu itu makan dahulu sebelum daripada solat maghrib. Wala ta'jalu, dan janganlah kamu tergesa-gesa untuk solat,
an asyaikum, lalu kamu meninggalkan makan malam kamu. Maka jangan tergesa-gesa solat sampai pada waktu itu tinggalkan makanan, lalu menjadi tak keruan, tak fokus ketika mana solat. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, hadhil ahadith, hadis-hadis yang kita baca ini menunjukkan makruhnya solat bihadrati ta'am, ketika mana telah hadirnya makanan yang ingin untuk dimakan. Lima fihi, kerana kalaulah seseorang itu tak makan dahulu akan menyebukkan hatinya dan pada waktu itu menghilangkan khusyuknya. Wa karahatuha, dan makruh untuk menahan air kecil, buang air kecil dan air besar. Wa huma al-baul wal ghaid. Wa yulhaqu bihadza, dan termasuk juga dengan ini bahawa apa jua perkara yang boleh melalaikan hati, melekakan hati, maka ianya pada waktu itu adalah makruh untuk dilakukan. Dan makruh di sini kata para ulama adalah apabila seseorang itu wahadzil karahah wa idza shalla kadzalika wa fil waqti sa'ah, apabila seseorang itu dia solat dalam keadaan makanan terhidang dan waktu solat masih panjang, masih banyak lagi waktu solat dan makanan dah terhidang, dia tetap solat, hukumnya adalah makruh. Fa idza daqa, namun kalaulah waktu dah nak habis, yang mana kalaulah dia pergi makan, maka pada waktu itu dia tak sempat untuk tunaikan solat, maka pada waktu itu mendahulukan solat adalah lebih afdal daripada makan dan minum. Sebab pada waktu itu waktu dah nak habis, waktu dah berada di penghujung. Tapi kalaulah di awal waktu, maka makruh untuk solat terlebih dahulu ketika mana makanan telah tersedia dan terhidang. Terus baca sampai habis. Terus, riwayat yang lebih kurang sama. Terus. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza wudi'a asya", apabila telah diletakkan, dihidangkan makan malam, wa uqimatis salah, waktu yang sama telah dilaungkan qomat. Dekat masjid, dekat dengan rumah kita surau qomat, tapi makanan telah dihidangkan. Maka nak mulakan dengan mana? Solat dahulu ke makan? Sabda Nabi, fabda'u, maka mulakanlah kamu dengan solat, dengan isyak, wala ya'jalanna, dan janganlah kamu tergesa-gesa untuk solat, sehingga kamu boleh cepat selesai dan segera selesai daripadanya. Terus, 1, 2, 4, 6, riwayat yang lebih kurang sama. Baca sampai habis. Terus 1247. Maka Ibnu Abi Atik, siapakah Ibnu Abi Atik? Maka lihat kepada baris yang ke-2467, baris yang ke-7, jumpa tak? Maka Ibnu Abi Atik adalah keluarga Ummul Mukminin Aisyah. Beliau adalah nama penuhnya Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Bakar. Maka Abdul Rahman bin Abu Bakar adalah adik-beradik dengan Aisyah. Anaknya Muhammad adalah pada waktu itu anak saudara Aisyah. Dan kemudian Abdullah pula adalah cucu saudara kepada Aisyah. Maka cucu saudara kepada Ummul Mukminin Aisyah yang dikenali sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibnu Abi Atik, yang mana namanya adalah Abdullah. Beliau berkata, tahaddastu ana, aku telah berbicara bersama dengan Qasim di sisi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qasim pula siapa? Lihat pada baris yang sama. Beliau adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Qasim pula adalah pakcik kepada Abdullah kerana beliau adalah anak saudara. Maka Ibnu Abi Atik adalah cucu saudara
Qasim adalah anak saudara Ummul Mukminin Aisyah. Maka pada waktu itu kami sedang membicarakan sepotong hadis. Wa kanal Qasim, dan adalah Qasim seorang lelaki yang lahanah, kerap melakukan kesilapan apabila bercakap. Dia kalau bercakap dia maka tersasul ataupun pada waktu itu tak betul percakapan dia. Wa kana, dan adalah Qasim li ummi walad, adalah anak kepada salah seorang daripada hamba perempuan Ummu Walad. Faqalat lahu Aisyah, maka Aisyah telah berkata kepadanya, malaka, mengapa dengan kamu wahai Qasim, la tuhaddithu, mengapa kamu tidak bercakap sebagaimana anak saudaramu Abdullah dan telah bercakap dan bertanya soalan berkata-kata. Sebab pada waktu itu mereka berdua ini ada hubungan pakcik dan anak di antara Abdullah dan juga Al-Qasim. Di antara pakcik dan anak saudara. Maka amma inni qad alimtu, adapun sesungguhnya aku tahu, kata Aisyah, engkau lahir daripada mana. Hadza addabathu ummuh, maka adapun Abdullah maka telah dididik oleh ibunya. Wa anta addabatka ummuk, sementara kamu pula wahai Qasim telah dididik oleh ibu kamu. Maka pada waktu itu aku faham, kata Aisyah, tak ada masalah untuk merasa malu tentang keadaan dan situasi kamu, sebab setiap orang pada waktu itu dididik oleh ibu dia. Maka bila Aisyah kata macam tu je, tiba-tiba Qasim mengamuk. Anak saudara Aisyah ini. Faghadibal Qasim, maka Qasim marah. Wa adabba, dan mula menzahirkan, menunjukkan kemarahannya kepada Aisyah. Maka pada waktu itu, falamma ra'a, apabila beliau telah melihat bahawa hidangan makanan Aisyah telah disedia, qad utiya biha, maka dia pun bangun. Maka Aisyah bertanya, nak pergi mana? Kenapa tak makan dulu? Maka dia menjawab, usalli, aku nak solat. Sebab dia sedang marah dengan Ummul Mukminin Aisyah. Maka Aisyah berkata, ijlis, duduk. Maka Al-Qasim berkata, inni usalli, aku nak solat. Maka Aisyah ulang lagi pada kali yang ketiga, ijlis, duduklah. Ghudar, wahai anak yang tidak bersyukur, ataupun anak yang tidak menghargai, duduk, kerana sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, la salata, tidak sempurna solat, bihadrati ta'am, apabila telah terhidangnya makanan, wala huwa, dan tidak sempurna solat apabila seseorang itu menahan untuk membuang air kecil dan juga air besar dia. Maka Nabi SAW tak menyukai perbuatan-perbuatan ini. Terus, jelas ke jelas? 1, 2, 4, 8 baca. Baca. Terus bab yang ke-16 berkenaan tentang hadis-hadis yang Imam Muslim bawakan berkenaan nahyiman akala thauma, larangan daripada memakan bawang putih, au basal ataupun bawang, au kurrasa ataupun daun bawang dan seumpamanya. Orang Arab dulu mereka suka makan mentah-mentah, lalu berbau mulut mereka ketika mana nak solat dan sebagainya. Maka Nabi SAW melarang untuk memakan sesuatu yang pada waktu itu berbau. Dan Nabi SAW tak suka untuk mereka ini datang solat ke masjid apabila mulut berbau. Bahkan kata Imam Nawawi, ataupun apapun perkara mimma lahu ra'iha karihah, yang pada waktu itu mempunyai bau yang tidak enak, bau yang busuk. An huduril masjid, Nabi larang daripada hadir ke masjid, hatta tadhhabatil karrih, sehingga hilangnya bau tersebut. Wa ikhrajihi, dan hendaklah mengeluarkan bau-bau tersebut daripada masjid. Maka tak boleh untuk pergi ke masjid dalam keadaan mulut berbau. Maka sebab itu kalaulah kita makan sesuatu yang berbau, pastikan kita sugi mulut kita. Kita siwak mulut kita, kita gosok mulut kita sebelum kita ke masjid. Maka apa pun, termasuklah pada waktu itu apa yang seseorang itu makan, apa yang seseorang itu lakukan, maka Nabi tak suka masuk ke dalam masjid dalam keadaan berbau mulut, dan pada waktu itu mendatangkan tidak selesa pada jemaah yang lain. Terus baca.
Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda sewaktu peperangan Khaybar. Sebab orang-orang Yahudi Banu Khaybar, mereka banyak tanam pada waktu itu bawang putih, daun bawang dan sebagainya. Maka para sahabat telah makan. Maka Nabi SAW bersabda, man akala, barang siapa yang makan daripada pohon ini, yakni daripada bawang putih, maka janganlah sesekali dia menghampiri datang kepada masjid kami. Berkata Zuhair, fi ghazwatin, dalam satu peperangan, dan tak disebut ianya adalah peperangan Khaybar. Maka daripada sini, kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, tasrih bahawa hukum ini adalah jelas berkenaan tentang larangan seseorang yang makan dan minum daripada tegahan, daripada untuk dimasuki masjid. Dan ini adalah pendapat majoriti para ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pada baris yang ketiga, kata Imam Nawawi, inna hadzal nahya, sesungguhnya larangan ini hanyalah daripada menghadiri masjid. Tidaklah dilarang daripada makan ataupun pada waktu itu menggunakannya. Kerana ini adalah tanaman-tanaman yang halal biijma'i man yu'taddu bih, dengan kesepakatan para ulama. Maka Nabi larang bukan Nabi larang makan. Nabi larang kalaulah makan, maka jangan hadir, jangan dekat kepada masjid untuk solat dan lain-lain. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man akala, barang siapa yang makan daripada sayuran-sayuran ini, iaitu bawang putih dan sebagainya, maka Nabi ingatkan makanan yang berbau, fala yakrabanna, maka janganlah sesekali orang tersebut masuk ke masjid kami sehingga hilang daripadanya bau tersebut, yakni thum, iaitu bau bawang putih. Maka bukan sekadar bau bawang putih bawang, bahkan apa-apa pun bau yang pada waktu itu boleh mengganggu konsentrasi solat orang lain, maka kita tak digalakkan untuk mendekati masjid. Maka bersihkanlah diri terlebih dahulu, gosok dan sebagainya, supaya kita tidak mengganggu orang lain yang pada waktu itu nak beribadah dan solat. 1251 baca. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala telah ditanya tentang memakan asum, bawang putih. Mereka orang Arab banyak makan semua ini dalam keadaan mentah tanpa dimasak. Kalaulah dimasak, selalunya baunya tidaklah kuat. Pada waktu itu tidaklah terlalu berbau bau tersebut. Maka orang-orang dulu mereka suka makan begitu sahaja. Bahkan sampai sekarang kita lihat orang Arab, kalau makan bawang, mereka makan bawang begitu sahaja. Ketika mana makan dengan nasi Arab dan sebagainya. Maka Anas bin Malik pernah ditanya tentang bawang putih. Maka beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man akala min hadhihi syajarah, barang siapa yang makan daripada buah-buahan, tanaman pohon ini, maka janganlah dia mendekati kami dan janganlah dia solat bersama dengan kami dalam kurungan, sehingga hilangnya bau mulut ataupun bau yang tak elok daripada badannya. Terus ataupun daripada mulutnya. Terus pergi kat Safi ya. Terus daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man akala, barang siapa yang makan min hadhihi syajarah, daripada tanaman-tanaman ini, fala yakrabanna, maka janganlah dia hampir kepada masjid kami, wala yu'dhiyanna, dan janganlah dia menyakiti kami. Bagaimana cara kita menyakiti orang lain? Birihithum, dengan bau tidak enak daripada bawang putih. Maka pada waktu itu janganlah dia menyakiti orang lain yang nak solat. Bahkan orang lain pun boleh hilang khusyuk kalaulah mulut dia berbau, badan dia berbau dan sebagainya. Terus baca. Nabi SAW telah melarang daripada an aklil basal, daripada memakan bawang. Wal kurras, daun bawang. Maka kata Jabir, faghalabatna, maka kami telah dikuasai oleh al-hajah, keinginan.
Maka pernah satu ketika kami teringin sangat nak makan begitu sahaja. Pada waktu itu daun bawang, semua benda-benda yang pada waktu itu boleh mendatangkan bau ketika makan dengan cara mentah. Maka Nabi terus tegur, sabda Nabi, man akala, barang siapa yang telah makan daripada pohon-pohon ini, al-muntinah, yang berbau, pada waktu itu bau yang tidak enak, maka janganlah sesekali dia menghampiri masjid kami, kerana sesungguhnya malaikat pun merasa tidak selesa daripada apa yang dengannya manusia tak selesa. Maka termasuklah pada waktu itu menghisap sesuatu yang pada waktu itu berbau, maka tidak pada waktu itu digalak, tidak dibenarkan untuk datang kepada masjid kerana akan mengganggu jemaah yang lain. Terus baca. Sabda Nabi SAW, man akala, barang siapa yang makan suma, bawang putih, au basala, ataupun bawang, falyatazilna, maka hendaklah dia menjauh daripada kami. Nabi tak suka bau-bau busuk dalam masjid ataupun ketika mana orang bercakap dengan Nabi. Au liya'tazil, ataupun hendaklah dia menjauhkan diri daripada masjid kami. Begitu juga kalaulah makan durian, maka bersihkan dulu mulut sebelum pergi masjid. Ini kan tidak. Dahlah makan durian, pada waktu itu sendawa lagi, mulut berbau lagi, maka itu tak disukai oleh Nabi. Walaupun taklah membatalkan solat, tapi perbuatan tersebut tak disukai oleh Nabi SAW. Maka baginda bersabda, hendaklah dia menjauh daripada masjid kami, wal yakun fi baitih, dan duduklah dia di dalam rumah sehingga pada waktu itu hilang bau tersebut. Wa annahu, dan sesungguhnya telah didatangkan kepada Nabi bikidrin, dengan satu periuk, yang mana terdapat dalam periuk tersebut hadirat, akan sayur-sayuran, min bukul, daripada sayur-sayuran yang pada waktu itu Nabi tak suka baunya. Fawajadalahu riha, maka Nabi mendapati daripada masakan tersebut ada bau yang Nabi tidak suka. Maka Nabi telah bertanya, maka telah dimaklumkan kepada faukhbira, maka telah dimaklumkan dengan apa yang ada, faukhbira bima fiha minal ukul, dan telah dimaklumkan kepada Nabi sayuran-sayuran yang ada dalam periuk tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, qarribuha, dekatkanlah masakan ini kepada sebahagian para sahabatku. Falamma ra'ahu, maka apabila Nabi melihat para sahabat pun pada waktu itu tak nak makan kerana Nabi tak makan, maka Nabi bersabda, kul, kamu boleh untuk makan, kerana sesungguhnya aku perlu bermunajat kepada Tuhanku, maka pada waktu itu aku tidak suka bermunajat dalam keadaan busuk dan berbau mulutku. Terus riwayat seterusnya. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang dan juga daun bawang, semua ni selalunya dalam bentuk mentah. Adapun dalam bentuk memasak, maka Umar bin Khattab akan bawakan riwayatnya sebentar lagi. Maka sabda Nabi, maka janganlah sesekali menghampiri masjid kami. Maka sesungguhnya para malaikat merasa tidak senang, merasa tidak selesa dengan perkara yang sama. Manusia pada waktu itu tak merasa selesa. Maka orang yang mulut berbau ketika mana solat, malaikat pun tak suka. Seperti mana manusia tidak suka. Terus 1, 2, 5, 6 baca sampai habis. Jelas ke jelas? Terus. Barang siapa yang makan daripada pohon ini yang Nabi maksudkan adalah bawang putih, fala yaghshana, maka janganlah dia hampir kepada kami dalam masjid kami. Nabi kata datang masjid pun jangan. Sebab pada waktu itu dia mengganggu ibadah orang lain, konsentrasi ibadah orang lain. Lagi-lagi kalaulah ada orang yang tak boleh bau durian, ada orang yang tak boleh bau benda yang tertentu, maka sebab itu digalakkan untuk sentiasa membersihkan mulut ketika mana berbau, dengan bersugi, gosok gigi dan sebagainya. Terus 1, 2, 5, 7.
Maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka daripada sini kita belajar kebanyakan para sahabat mereka mula pada waktu itu terdedah dengan tanaman-tanaman ini adalah sewaktu pembukaan kota Khaybar, yang mana ianya berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, lam na'ud. Apakah maksud lam na'ud? Lihat baris bawah sekali, maksudnya apa? Ma tajawazna fatah Khaybar. Maka tidaklah berlalu waktu yang lama ketika dibuka, ditawan kota Khaybar, sehingga kami terjebak. Fawaqa'na, kami terjebak. Fawaqa'na, ashab Rasulillah, kami iaitu para sahabat Nabi SAW, kami telah terjebak fi tilkal baqlah, dengan memakan makanan-makanan tersebut. Maka apakah makanan-makanan tersebut? Maka diterangkan as-sum, iaitu bawang putih. Wanna suji', dan pada waktu itu para sahabat yang lain pun mereka pun lapar. Fa'akalna, maka kami telah makan daripada tanaman ini bawang putih pada waktu itu dengan begitu banyak. Kemudian ketika mana kami pergi nak solat bersama dengan Nabi, maka Nabi SAW telah mendapati ada bau yang tidak selesa, bau busuk, bau daripada bawang putih dan sebagainya. Maka baginda bersabda, man akala, barang siapa yang memakan daripada pohon-pohon ini, al-khabithah, yang busuk dan tidak elok baunya, maka janganlah dia menghampiri sama sekali akan masjid kami. Faqala an-nas, maka para sahabat bertanya, hurrimat, adakah kerana ianya telah diharamkan? Adakah kerana ia telah diharamkan? Maka telah sampai kepada Nabi SAW pertanyaan ini. Maka baginda bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya tidaklah menjadi hak aku untuk mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan bagiku dan kamu. Walakinnaha, akan tetapi pohon-pohon ini adalah pohon-pohon yang aku tidak suka bau dia. Maka Nabi SAW tidak suka pada sahabat yang memakan mentah daun bawang, bawang putih, bawang pada waktu itu menghampiri masjid baginda Nabi SAW. 1258. Terus maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Nabi SAW pernah melewati satu ladang yang bercucuk tanam basal, bawang. Maka ada ladang bawang. Maka Nabi SAW pada waktu itu bersama para sahabat baginda. Fanazala nasun, maka telah pergi sebahagian para sahabat pada waktu itu lalu memakan daripada bawang-bawang di situ, dengan izin dan sebagainya, tapi mereka makan. Walam ya'kul akharun, dan sebahagian lagi para sahabat tak makan. Fada'a, maka Nabi telah mendoakan bagi mereka yang tidak memakan bawang. Wa akhara, dan Nabi SAW telah meletakkan di belakang pada waktu itu mereka yang pada waktu itu memakan bawang tersebut, sehingga benar-benar hilang bau daripada mulut mereka, daripada pernafasan mereka. Maka Nabi tak suka bau-bau yang busuk. Terus 1259, terus maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala telah berkhutbah pada satu hari Jumaat. Maka beliau telah menyebutkan tentang Nabi SAW. Beliau telah menyebutkan tentang perjalanan Abu Bakar. Kemudian beliau berkata, inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat, ka'annadikan, maksudnya dalam mimpi beliau, bahawa seolah-olah ada seekor ayam jantan, nakarani, telah mematukku sebanyak 3 patukan. Wa inni la urahu, maka beliau mentakbirkan mimpi tersebut. Beliau berkata, dan aku tidak melihat kecuali maksud daripada mimpi tersebut adalah hudur ajali, semakin dekat waktu kematianku. Wa inna aqwaman, dan sesungguhnya sebahagian para sahabat memerintahkan aku untuk melantik pengganti. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak akan liyudhi'a, tidak akan mensia-siakan urusan agamanya. Wala khilafatah, dan pada waktu itu Allah tidak akan mensia-siakan pada waktu itu kekhalifahan. Sebab Umar bin Khattab khalifah, bila orang minta pengganti khalifah, maka dia tak nak buat. Maka beliau berkata Allah tak akan mensia-siakan umat Islam dan juga pada waktu itu agamanya.
walalladzi ba'atha nabiyyah, dan Allah tidak akan mensia-siakan ajaran agama yang telah dibawa dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Khattab, fa in ajila bi amrun, maka apabila telah dekat denganku waktu kematian, fal khilafah, maka hendaklah kamu bincangkan urusan khilafah pada waktu itu di antara 6 orang asyarah mubasyarah yang masih hidup, yang mana mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam redha dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu gembira dengan mereka. Wa inni qad alimtu, dan sesungguhnya aku tahu, anna aqwaman, ada sekelompok orang, yata'anuna fi hadza, mereka mencela, dan pada waktu itu mereka mengungkapkan perkataan yang tak baik tentang perkara ini. Ana darabtuhum biyadi hadza al-Islam, akan aku mendidik dan mentarbiah mereka dengan tanganku ini untuk kekal di atas Islam. Fa in fa'alu dzalika, maka kalaulah mereka pada waktu itu melakukan apa yang mereka ucapkan, membawa perpecahan, perbalahan, maka mereka inilah musuh-musuh Allah yang kafir dan juga sesat. Summa inni, kemudian kata Umar bin Khattab, kemudian aku tidak meninggalkan selepas kewafatanku sesuatu yang lebih penting daripada permasalahan al-kalalah. Al-kalalah bermaksud seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tak ada waris dan dia ada harta. Maka harta dia nak disedekahkan ke mana? Nak diberikan kepada siapa? Maka kata Umar bin Khattab, ma raja'tu Rasulullah, tidaklah aku berulang kali bertemu Nabi SAW berkenaan tentang sesuatu yang begitu banyak aku berulang-ulang bertanya kepada Nabi berkenaan tentang kalalah. Wa ma aghlazali fi syai'in ma aghlazali fi, dan tidaklah ada sesuatu yang baginda Nabi SAW pada waktu itu bertegas kepadaku sebagaimana baginda bertegas dalam urusan ketika mana menjawab permasalahan kalalah. Hatta ta'ana bi isbahi fi sadri, sehingga baginda telah menekankan jari baginda pada dadaku. Maka baginda, so Umar bin Khattab tanya banyak kali, kalalah tu apa, kalalah tu apa. Maka akhirnya Nabi telah tekankan jari baginda pada dada Umar seraya berkata, wahai Umar, ala takfika, bukankah cukup bagi kamu untuk memahami ayat kalalah pada waktu itu ayatul saif yang berada pada penghujung surah An-Nisa. Terus baca, wa in, dan sesungguhnya jika aku kekal hidup, aqdi fiha, maka aku akan memutuskan berkenaan tentang perkara ini dengan keputusan yang dengannya Al-Quran telah berbicara. Biqadiyatin, dengan keputusan yang mana bagi orang yang membaca Al-Quran ataupun tidak membaca Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ya Allah, inni ushiduka, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai saksi ala umara'il ansar, di atas gubernur-gubernur negeri yang telah dilantik. Fa inni innama, hanya saja aku telah mengutuskan mereka supaya mereka berlaku adil kepada rakyat mereka. Waliyu'allimun nas, supaya mereka boleh mengajar orang ramai tentang agama dan sunnah Nabi mereka. Wa yaksimu, dan supaya mereka pada waktu itu mengagi-agikan, membahagi-bahagikan pada waktu itu harta rampasan yang mereka perolehi. Wa yarfa'u ilayya, dan mereka menyampaikan kepadaku apa jua kemusykilan yang menimpa rakyat mereka. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kamu wahai manusia, ta'kuluna syajaratain, kamu suka untuk makan daripada dua pohon. La arahuma, tidaklah aku melihat kedua pohon tersebut kecuali mempunyai bau yang busuk, bau yang tidak enak. Maka apakah dua pohon tersebut? Sabda Nabi, apa kata Umar bin Khattab? Al-basal, iaitu tanaman bawang, dan juga as-sum, iaitu tanaman bawang putih. Kata Umar bin Khattab, demi sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW apabila membau pada waktu itu bau daripada tanaman ini, maka baginda Nabi SAW akan memerintahkan supaya orang tersebut dikeluarkan daripada masjid dan diletakkan di baki sehingga pada waktu itu hilang bau dia. Faman akalahuma, maka barang siapa yang ada memakan salah satu daripada kedua tanaman ini, falyumitha, maka hendaklah dia menghilangkan baunya dengan memasak dia.
Maka kata-kata Umar bin Khattab falyumitha tabaha menunjukkan kalaulah dimasak bawang tadi, bawang putih dan sebagainya, dan baunya dah tak menjadi kuat, maka tak mengapa. Namun orang Arab mereka suka makan dalam bentuk mentah pada waktu itu bawang dan sebagainya. Terus riwayat 1260 baca sampai habis. Terus bab yang ke-17 berkenaan tentang larangan daripada mengumumkan ad-dhallah, barang yang hilang di dalam masjid. Maka pada waktu itu tidak boleh mengumumkan barang yang hilang dalam masjid. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris yang keempat daripada awal tajuk, kata Imam Nawawi, pada kedua hadis ini ada beberapa pengajaran. Yang pertama, larangan daripada mengumumkan barang yang hilang dalam masjid. Yang kedua, pada waktu itu makruh meninggikan suara ketika mana dalam masjid. Dan juga ada beberapa perkara yang lain. Kecualilah pada waktu itu yang mengumumkan orang yang jumpa, maka itu tak ada masalah. Tetapi kalaulah orang yang hilang, maka pada waktu itu dia tidak sepatutnya membuat bising dengan membuat pengumuman dalam masjid tentang barangnya yang hilang. Terus 1261. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang yang syudur mengumumkan dhalatan, sesuatu barang yang hilang di dalam masjid, maka hendaklah dia mengucapkan la raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang kamu, fa innal masajid, kerana sesungguhnya masjid telah dijadikan bukan untuk pada waktu itu membuat bising, apa pada waktu itu mengumumkan barang yang hilang dan sebagainya. Terus 1262 baca sampai habis. Terus 1263 baca lebih kurang sama riwayat dia. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada daripada Abu Musa al-Ash'ari, daripada Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki telah mengumumkan dalam masjid. Faqala, maka beliau berkata, man da'a ilal jamalil ahmar, ada tak sesiapa yang jumpa unta berwarna merah. Maka inilah lagi Nabi tak suka sesuatu itu hilang luar masjid, maka pada waktu itu dicari dalam masjid. Maka Nabi SAW bersabda, la wajata, kamu tak akan menjumpainya, kerana sesungguhnya masjid telah dibina untuk tujuan dibina, bukannya pada waktu itu untuk membuang bising, mengiklankan barang dan lain-lain. Terus 1264. Baca sama habis, lebih kurang sama. Maka cuma dalam riwayat ini ada penambahan. Apabila baginda Nabi SAW telah selesai solat, maka telah bangun seorang lelaki dan pada waktu itu bertanya, man da'a ilal jamalil ahmar, ada tak sesiapa yang menjumpai akan unta yang berwarna merah. Terus 1265 baca sampai habis. Seorang Arab Badui telah datang kepada Nabi setelah selesai Nabi menunaikan solat fardu subuh. Fa'adakhala ra'sah, maka dia telah memasukkan kepalanya pada pintu masjid, lalu dia bertanya, ada tak sesiapa jumpa unta merah? Maka Nabi SAW tidak suka dan Nabi SAW tegur dia, sabda Nabi, masjid bukanlah dibina untuk tujuan seperti ini. Kita akan sambung 1266 pada jam 9.25 insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.